persediaan kami sebelum kami ke setiap misi yang kami lakukan. Kita packing barang makanan asas sejumlah RM70 dan kita akan memberikan wang saku cash beberapa ratus ringgit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pagi ini kita akan bergerak ke sebelah utara. Setelah 2 minggu yang lepas kita bergerak ke sebelah selatan, iaitu ke Melaka, dan minggu lepas ke Jempol, Seri Menanti, Negeri Sembilan, dan minggu ini insya-Allah kita akan bergerak ke utara, iaitu ke Pulau Pinang, dalam misi kita yang ketiga dalam tempoh PKP 3.0 untuk mengagihkan bantuan kepada golongan asnaf, khususnya yang terkesan dengan PKP 3.0. Ramai yang kehilangan pekerjaan, yang masalah kewangan dan sebagainya. Jadi melalui ejen kita di sebelah selatan, di Penang, di Melaka, kita dapat maklumat ada beberapa golongan asnaf yang sangat-sangat memerlukan bantuan, yang memerlukan kita buat tindakan dan keputusan untuk bergerak demi untuk menyampaikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan ini adalah misi kita yang ketiga dalam tempoh PKP 3.0, dan ini juga yang pertama ke utara. Kita akan bergerak ke Pulau Pinang pagi ini bersama dengan 3 buah kereta dan 6 orang staf Ghulam Ad-Dakwah, dan kita dah mendapat keizinan daripada pihak JKM dan juga Angkatan Pertahanan Awam, dan juga diizinkan oleh DO kawasan yang kita akan pergi, yang kita akan bantu asnaf insya-Allah. Jadi sebelum PKPD bermula besok, kita bergerak hari ini. Semoga bantuan sampai pada sasaran dan semoga penginfak dapat pahala. Lagi cepat kita pergi, lagi cepat bantuan sampai, lagi cepat pahala insya-Allah dapat kepada penginfak insya-Allah. Jadi pagi ni kita akan bergerak ke Pulau Pinang. Kita akan pergi ke 2 tempat. Satu, Kampung Perlis di balik pulau. Kita akan agihkan bantuan kepada 23 golongan asnaf. Kemudian yang kedua, besok kita akan pergi ke Teluk Kumbar, dan di situ kita akan agihkan bantuan kepada 14 asnaf insya-Allah. Antara barang yang kita akan agihkan ialah satu, bahan makanan yang ada 10 item semua: beras, gula, sardin, Maggi, tepung, biskut, dan juga yang kedua kita akan bagi duit cash sebanyak RM150 setiap satu keluarga insya-Allah. Dan insya-Allah besok kita akan bergerak balik ke sini, dan sebab itulah kita minta ejen Ghulam Ad-Dakwah yang ada di mana-mana kawasan, di mana-mana negeri, tolong bagi maklumat kepada kita. Tak naikkan bendera putih pun tak apa, yang penting kita dapat maklumat, dan kalau diizinkan, dibenarkan dengan penjagaan SOP yang ketat, kita akan bergerak. Kalau tak dibenarkan, kita ambil langkah yang lain insya-Allah. Dan kita juga ucap terima kasih pada student tadabbur online kita, Zulkifli daripada Sarjana Utama, yang telah menginfakkan kita bergerak dalam misi menghantar bantuan. Zulkifli daripada Sarjana Utama yang hari ini dah bagi kita gunakan kereta Ford Ranger-nya. Semoga apa yang dia sumbangkan untuk hari ini akan menjadi ganjaran pahala di akhirat besok insya-Allah. Dan kita berharap semua penginfak dan juga semua pelajar-pelajar dan semua yang menonton, teruskan bantuan anda untuk diri anda sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala abdu fi aunillah, Allahu fi aunil abdi, mazala abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa membantu saudaranya selagi mana saudaranya membantu saudaranya yang lain. Jadi kalau dalam hadis ini Nabi nak bagi kaedah, formula siapa yang nak dapat bantuan, dan bantuan ini bukan daripada manusia tapi daripada pencipta Allah. Formulanya ialah siapa nak dapat bantuan daripada Allah,
maka caranya ialah dengan dia membantu hamba Allah. Semoga dengan bantuan dia kepada hamba Allah, dia akan mendapat bantuan daripada Maha Pencipta. Dan bantuan daripada Maha Pencipta tidak ada tolak bandingnya. Lebih-lebih lagi ketika kita berada di alam akhirat, di padang mahsyar, kalau ketika itu kita dibantu oleh Allah, maka itulah bantuan yang tidak ternilai dalam hidup manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh. Tapi kalau hidayah, siapa yang tak cari, sampai mati dia tak akan dapat. Sebab hidayah ni benda yang mahal. Bila mahal, kena cari, kena usaha. Betul tak? Betul. Kita kadang-kadang rezeki, kalau kita tak bekerja pun tak dapat. Betul kan? Sedangkan rezeki itu tak mahal. Buktinya Allah bagi pada siapa saja. Jadi yang tak mahal pun kena cari. Yang mahal tadi kena cari. Kami buat apa yang Nabi buat. Nabi tak bawa duit, Nabi tak bawa makanan, Nabi tak bawa projek. Nabi bawa apa? Quran. Sebab apa? Dengan Quran kita kenal Allah. Bila kenal Allah, kita akan sembah Allah. Bila sembah Allah, selesai masalah semuanya. Semua masalah manusia bukan tak cukup makan. Betul tak? Kalau masalah rezeki, binatang dah mati lama dah. Binatang tak ada akal tapi dia boleh hidup. Jadi masalah manusia, Allah bagi akal. Bukan masalah nak cari rezeki, tapi nak cari Tuhan yang bagi rezeki. Jadi Allah ni sangat sayang pada hamba dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran Ar-Rahman. Sifat Allah yang paling selalu kita sebut ialah Ar-Rahman. Walaupun Allah tu banyak nama, banyak sifat, tapi sifat Allah yang paling utama ialah Ar-Rahman, kan? Dan dalam surah Ar-Rahman Allah kata apa? Rahmatnya Allah kepada hamba dia bukan Allah bagi makanan. Sebab makanan ni, rezeki, orang kafir pun Allah bagi. Bahkan orang kafir lebih kaya, lebih senang daripada kita, kan? Tapi sayangnya Allah pada dia, Allah bukan bagi rezeki, Allah bagi apa? Alam Al-Quran. Allah mengajar Al-Quran. Sebab apa? Kenapa Allah bagi orang yang dia sayang Quran? Orang yang Allah tak sayang, contoh orang kafir lah, Allah bagi kekayaan, kesenangan. Kenapa? Kenapa? Kita kalau kita sayang pada anak, kita bagi dia belajar ke kita bagi makan? Belajar dengan makanan. Tapi biasanya kita utamakan bagi makan dulu, kan? Sebab kita tahu Mau dia hidup lah. mau dia hidup. Tapi sebenarnya Allah bagi Quran tu bukan Allah tak nak orang tu hidup. Sebenarnya Allah bagi Quran, Allah nak orang tu hidup sampai bila-bila. Tapi kalau Allah bagi rezeki, makna belum tentu orang tu boleh hidup sampai bila-bila. Kadang-kadang Allah bagi rezeki, dia senang kat dunia. Habis dunia, dia merana, masuk neraka selama-lama. Sebenarnya itu bukan rezeki, itu macam satu musibah. Bila dia dapat rezeki, dia dapat makan, tapi Quran tak dapat. Itu sebenarnya rezeki itu menjahanamkan dia. Ramai yang masuk neraka bukan sebab lapar, bukan sebab tak cukup rezeki, tapi tidak ada Al-Quran dalam hidupnya, kan? Sebab tu Allah utuskan Nabi Muhammad. Allah bagi pada Nabi apa dah? Quran. Nabi Muhammad orang miskin, anak yatim. Tapi kerja Nabi apa dah? Nak selamatkan orang. Sebab tu logiknya nak selamatkan orang, Allah bagi apa pada Nabi? Bagi duit, kan? Kalau Allah nak selamatkan manusia, Allah bagi pada Nabi duit lah. Ni projek ni, kamu bagi orang makan supaya orang boleh hidup, kan? Tapi Allah tak bagi pada Nabi duit, Allah tak bagi pada Nabi projek, Allah bagi Quran. Kenapa? Sebab bila manusia dapat Quran, dia dapat segala-galanya. Tak, saya tanya masalah yang paling besar. Tak nak pergi Palestin tak boleh. Tak payah, tak payah pergi. Awak nak pergi Palestin? Dia bila kita mati, Allah tanya tak pergi Palestin ke tak? Tak. Jadi masalah besar ialah apa dia? Bila kita mati, apa yang Allah tanya? Itu masalah besar. Allah tak tanya hampi tak Palestin? Tak. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dan kita boleh jawab tak kalau kita tak ikut perintah Allah masa hidup kat dunia? Kan? Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una ila Allah.
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah satu hari, takutlah pada hari ini. Hari apa? Bukan COVID-19. Hari yang kamu semua kembali kepada Allah. Takutlah hari ini. Sebab apa? Semua kembali kepada Allah. Dan bila kembali kepada Allah, Allah kata apa? Wa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Hari itu Allah kata semua akan dibalas apa saja yang dia amalkan di dunia. Dia buat jahat, Allah balas jahat. Dia tak salah, Allah balas neraka. Dia bercakap bohong, Allah balas azab. Takutlah hari ini. Tapi ramai manusia tak berfikir pasal hari selepas mati. Betul? Betul tak Azhar? Ramai berfikir bedah. Bila nak habis PKP? Bila nak habis COVID kan? Tengok-tengok PKP tak habis, dia pula mati. Bila masuk kubur, baru tenganga. Ya Allah, aku tak sediakan amalan. Ya Allah nak tanya, aku tak sedia. Sebab apa? Aku dah fikir nak makan apa, nak kerja apa, nak besar rumah apa kan. Ya aku nak bawa dalam kubur, berapa lama kita akan duduk dalam kubur? Siapa ada pengalaman? Agak-agak berapa lama? Kena fikir. Kita buat rumah, kita fikir tak nak duduk berapa lama? Ya. Sebab tu ada buat rumah kecil, ada buat rumah besar, betul tak? Betul Cik Azhar? Tengok rumah Cik Azhar, okey tu. Sebab kita fikir berapa lama lagi kita nak hidup, maka kita buat rumah sesuai dengan tempoh kita hidup, betul tak? Tapi kita fikir tak berapa lama nak duduk dalam kubur? Siapa pernah fikir? Kalau kita mati malam ni dan kiamat akan berlaku 1000 tahun lagi, makna berapa lama kita akan duduk dalam kubur? 1000 tahun. Ini dia salat tapi tak betul. Salat tak khusyuk, salat lambat, salat lintang pukang, kan? Maka Nabi kata semua amalan lain tak betul. Jadi amalan kita ikut apa? Ikut solat. Sebab tu benda yang paling penting kita jaga bukan rezeki, tapi solat. Solat itulah rezeki kita yang menyebabkan kita selamat dunia dan di akhirat. Quran ni adalah hidayah. Jadi bila hidayah, panduan kan? Kena fahamlah. Kalau kita tak faham, macam mana kita nak hidup berpandu ke Al-Quran? Jadi insyaAllah kita akan bagi Quran terjemah percuma lah. Semoga Allah menerima segala amalan kita, termasuklah amalan sedekah yang diberi oleh penginfak, sehingga kami boleh datang ke sini dan infak para penginfak itu boleh dirasai oleh orang golongan asnaf di Kampung Perlis di balik pulau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.